Selamat datang ke Perhimpunan Sekolah Norma Baharu, Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021. Julung-julung kalinya, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menganjurkan perhimpunan secara atas talian serentak bagi semua sekolah rendah di Negeri Perlis. Seiring dengan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara yang tidak membenarkan acara berkumpulan dalam kumpulan yang besar, maka inilah inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bagi memberi laluan kepada pihak jabatan dan guru besar sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis untuk menyampaikan amanat kepada murid-murid yang akan kembali ke sekolah secara bersemuka. Juga sedikit pesanan kepada ibu bapa agar bersedia menerima sebarang perubahan dalam dunia VUCA. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Ishak bin Abu Bakar untuk menyempurnakan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, kami mendatangkan memohon belah ihsan dari-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Segarkanlah minda kami dengan limpahan hikmah-Mu. Suburkanlah jiwa kami dengan rasa ketakwaan. Lapangkanlah dada kami dengan ketenangan, agar dengannya kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk agama-Mu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al huzna iza syi'ta sahla. Sesungguhnya Engkau jua Tuhan yang mengetahui betapa dhaifnya diri kami ketika menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan kesabaran yang tinggi dalam meneruskan perjuangan untuk membangunkan potensi individu yang berkualiti. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang mantap, kemahiran berfikir aras tinggi dan kebijaksanaan dalam memimpin organisasi kami serta memiliki hikmah dan tata susila yang tinggi dalam menghadapi kerenah anak-anak didik kami. Permudahkanlah segala urusan kami dan ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, ya Hakim, dengan penuh kerendahan hati kami bermunajat kepadamu. Dengan limpahan kasih sayang-Mu jualah dapat menyatukan hati-hati kami, memantapkan fikrah antara kami dan memimpin kami ke arah jalan yang lurus. Eratkanlah persaudaraan dan silaturahim di kalangan kami dan jauhilah kami dari segala bentuk perbalahan dan perpecahan. Ya Allah, ya Hayyun, ya Qayyum, jadikanlah tahun ini lebih baik dan bermakna bagi kami, anak-anak didik kami, untuk terus berusaha menimba ilmu, meningkatkan potensi diri mereka menjadi insan yang berguna dan cemerlang di dunia dan akhirat. Masukkanlah kami dalam kalangan orang yang bertakwa dan sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, kurniakanlah kekuatan kepada anak-anak pelajar kami agar mereka belajar bersungguh-sungguh tanpa mengenal arti jemu. Dengan ilmu itu, ya Allah, mudah-mudahan mereka mengetahui manakah suruhan dan larangan-Mu. Ya Allah, ya Malikal Mulk, hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah, akhlak dan tingkah laku yang terpuji, serta kekuatan semangat juang yang tinggi dalam melaksanakan tugas kami yang bertunjangkan ajaran agama-Mu. Perbaikilah kehidupan kami di dunia dan segala amalan yang menghasilkan kebaikan untuk mereka berinsan yang seimbang bagi meneruskan aspirasi pendidikan dan agenda pembangunan negara. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, Engkaulah Tuhan sekalian alam, Engkaulah penentu perjalanan hidup kami di alam semesta ini. Kami merayu kepadamu, ya Allah, agar Engkau limpahi keamanan, kesihatan, kesejahteraan dan kejayaan kepada anak didik kami, seluruh warga sekolah, dan lindungilah kami dari mara bahaya, bala bencana dan penyakit-penyakit yang berbahaya.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ishak bin Abu Bakar di atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Tuan Guru Besar SJKC Hua Ai, Cikgu Ong Hock Leng. Dipersilakan. Yang saya hormati para guru penongkanan, guru-guru sekalian, para ibu bapa dan anak murid yang saya kasihi sekalian. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam #09 Educators, salam satu haluan seharawan, salam sejahtera dan selamat kembali ke sekolah. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para ibu bapa atas keprihatinan dan kerjasama yang tuan-tuan dan puan-puan telah berikan dalam PDPR 1.0 dan 2.0 dan telah menjayakan PDPR 1.0 dan 2.0 ini dengan sebaik yang mungkin. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran murid semasa PDPR 1.0 dan 2.0 mencapai hampir 90% penyertaan murid secara online dan ada kelas-kelas tertentu telah mencapai 100%. Kehadiran murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2 pada 1 Mac yang lalu, iaitu semalam, telah mencapai 100%. Tahniah dan sabas. Dalam pengumuman Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini, murid tahun 3 hingga tahun 6 akan kembali ke sekolah pada 8 Mac ini. Termasuklah murid-murid prasekolah, murid-murid tahun 1 dan tahun 2 yang sudah kembali ke sekolah mulai 1 Mac yang lalu. Ini bermaksud mulai 8 Mac ini semua murid sudah kembali ke arena sekolah. Mudah-mudahan dengan bersemuka proses PDPC di sekolah akan menjadi lebih lancar, lebih berkesan dan menarik minat anak-anak murid, di mana anak-anak murid sudah tentu lebih selesa dan bersemangat untuk menimba ilmu. Untuk makluman para ibu bapa, SOP pembuka sekolah kali ini akan lebih ketat berbanding dengan sebelum. Ibu bapa perlu memastikan anak berada dalam keadaan yang sihat, menjaga kesihatan diri dan tidak menunjukkan gejala awal COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan memakai pelitup muka. Berpandukan kepada SOP, para ibu bapa dan waris diminta menghantar dan mengambil anak mengikut masa yang telah ditetapkan. Masa penghantaran anak tahun 1 hingga 6 ialah pada pukul 7 hingga 7.30 pagi mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Manakala untuk anak-anak murid prasekolah pada 7.30 pagi hingga 7.50 pagi. Masa pengambilan anak pula mengikut jadual waktu pada hari tersebut. Jangan datang terlalu awal dan jangan datang terlalu lewat kerana kesianlah melihat anak-anak tuan-tuan puan-puan yang lama menunggu. Disebabkan sekolah Huaik berada di tepi jalan utama, ibu bapa dipohon memberi kerjasama untuk menghantar anak sampai di pintu pagar masuk utama sahaja dan ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Guru bertugas sudah sedia menunggu anak tuan-tuan dan puan-puan. Sebaik saja anak tuan-tuan dan puan-puan tiba di pintu pagar utama. Sebaik saja tiba di pintu pagar utama, anak murid
akan diambil dan dicatat bacaan suhu. Selepas itu, murid-murid akan terus bergerak ke kelas masing-masing dan duduk di tempat yang telah sudah dilabelkan nama mereka. Perlu ditegaskan di sini, anak murid dan semua warga sekolah termasuk guru dan staf sekolah dikenaki memakai pelitup muka sepanjang masa dan sentiasa mengadakan penjarakan fizikal yang sesuai. Berkenaan dengan waktu makan pada waktu rehat, murid-murid boleh membawa bekas makanan sendiri ataupun membuat tempahan awal melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Makanan yang telah ditempah akan diurus oleh pengusaha kantin dan akan dihantar ke kelas masing-masing. Murid-murid hanya dibenarkan makan di tempat sendiri sahaja. Di samping itu, guru akan sentiasa berada bersama mengawasi murid-murid semasa mereka berada di dalam kelas pada waktu rehat. Sewaktu pulang, murid akan disuraikan dengan pengawalan guru dan pengawal keselamatan. Para ibu bapa sila mengambil anak di tempat yang ditetapkan, iaitu di pintu pagar utama ataupun pintu pagar yang bersebelahan dengan tokong Cina. Diperingatkan sekali lagi, para ibu bapa jangan datang terlalu awal dan setelah mengambil anak, teruslah pulang ke rumah untuk mengelakkan kesesakan berlaku. Selain itu, banyak lagi SOP yang perlu dipatuhi bersama, termasuklah SOP atau tata cara penggunaan bilik-bilik khas, tandas, aktiviti pendidikan jasmani, aktiviti sukan dan sebagainya. Semua aktiviti ini akan dijalankan dengan mematuhi SOP, termasuk mengambil kira penjarakan sosial fizikal yang bersesuaian. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak sekolah sentiasa akur kepada arahan Kementerian Pendidikan Malaysia, KKM dan MKN, dan semua SOP yang diberikan akan dipraktikkan sepenuhnya demi keselamatan anak-anak kita. Yang penting, bagaimana kita sama-sama mendidik anak-anak kita supaya mematuhi SOP yang ditekankan serta menyesuaikan diri ke arah kebiasaan norma baharu. Para ibu bapa yang saya hormati sekalian, sekolah Huaik adalah sekolah yang selamat, kawasan yang selamat. Guru-guru bersemangat dalam mendidik anak-anak murid. Jadi, yakin, percayai dan mohon hantar anak-anak ke sekolah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak menghantar anak ke sekolah, dimohon surat pengesahan doktor atau surat lain-lain yang berkaitan perlu diserahkan bagi mengesahkan ketidakhadiran anak murid ke sekolah. Jadi sekali lagi, saya merayu agar semua ibu bapa dapat memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk sama-sama kita menjaga kesihatan dan keselamatan anak murid. 各位老师、家长及同学们，大家早上好。#09教育工作者。首先，我谨代表华裔学校向各位家长们致以120分的谢意，因为有你们并肩同行，抱着花苞心态的精神，对孩子们的学业，还有对孩子们关心及给予的配合，以致本校线上学习的出席率呢，达至将近98%的佳绩，甚至于有一些班级达至了100%的出席率。这也包括了学前教育班1年级及2年级的学生，在3月1号的开学日的出席率呢，达至了100%。恭喜，加油！教育部在上个星期宣布，1至6年级的在届学生呢，将于3月8日重返学校。这当然也包括了3月1日已重返校园的学前幼儿班、1年级和2年级的学生。体验复课后的实体班，学生们的学习，老师们的教学会更加流畅、有效、生动及有趣，以致学生们呢也能在更舒适的环境中呢学习，以便呢获得更多的知识。
为了确保所有的孩子们能够在安全健康的环境中学习，校方再次的呼吁家长们给予充分的配合，实时确保孩子们到校前的体温不超过 37.5 度，保持个人的卫生及常洗手，并确保孩子们没有新冠病的早期症状。同时也请确保所有的孩子们必须戴上口罩到学校来。各位家长，与之前相比这次学校开学的标准作业程序会更加的严谨。最重要的是，教育部指示学生和所有学校的教职员们都务必穿上了口罩，并时时刻刻采取适当的社交距离。根据学校开学的标准作业程序，校方恳请家长们根据已经拟定的时间表来接送孩子。早上，家长们可以在7时至7时半这段时间把1至6年级的孩子送到学校来。至于学前教育班的孩子们则是7点30分至7点50分。放学时段则根据当天的放学时间来接送孩子回家。星期一、星期二1点40分放学，星期三、星期四1点10分放学，星期五12时放学。而学前幼儿班则是每天都是12点放学。这主要是为了避免校外公路交通阻塞。校方也希望家长们不要太早在学校等候，同时也不要太迟来，让孩子们在校园门久等。由于华裔学校位于主要的道路和市区，因此校方只允许家长们把孩子送到校门口后就直接离开。家长们是不被允许进入校园等候的，只是为了确保校园内交通流畅及谨遵教育部的指示。在此也告知各位家长，一旦孩子们一进入校园，老师们已充分做好了准备迎接学生，并进行体温测量，还有记录体温测量。过后会有负责老师将带领学生们到各自的教室，坐在已贴有名字标签的位置上。放学时，学生也会在老师及守卫员的监督下，在已设置好的地方静候家长们来接送。再次温馨提醒各位家长，不要太早到学校，以避免造成交通拥挤。至于关于休息时段进餐的程序，是家长们可以为各自的孩子们准备食物，或提前通过各班的群组预定食堂的食物。学生们订购的食物将会由食堂的营业者领送到各班交给学生。学生会在各班的老师、级任老师或科任老师的陪同下，在各自的座位上享用食物。此外，当然校方还需要跟从其他的标准作业程序，这也包括了特别用途课室、厕所、我们上体育课、课外活动、补习班等指南。这些所有的活动的进行，我们都会谨遵教育部所规定的那个标准作业程序。我们会时时刻刻确保孩子们都保持这个社交距离。各位家长，学校将会遵守教育部的指示，以及落实所有的标准作业程序，以确保孩子们的安全。重要的是，家长与校方要时时刻刻的配合，共同遵守标准作业程序，并让孩子们适应学校新常态。各位亲爱的家长们，华裔学校是一个安全的地方，华裔的老师们都是热衷于教育学生，家长们要对校方有信心，并信任学校，把孩子们送到学校来求学。如果您不让孩子们上学，则需要提呈医生的书信证明或其他的相关信件来确认缺席的原因。最后，我再次感恩所有的家长们能够给予配合，
以让所有的孩子们呢，能够开开心心、高高兴兴的重返校园求学。谢谢。 Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Semoga nasihat, teguran, amanat ini dapat kita jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan pendidikan norma baharu tahun 2021. Kini, tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan yang amat berharga dari Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Naharuddin bin Osman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua guru besar, sekolah rendah di Negeri Perlis, kepada penolong kanan, guru-guru sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis, kepada ibu bapa yang juga mengikuti online ini, dan yang tidak saya lupakan kepada anak-anak sekolah rendah yang saya sayangi. Salam #09educators. Jadi tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak, tajuk ucapan saya untuk perhimpunan rasmi Sekolah Rendah Negeri Perlis ini adalah The Power of Transforming Life, ataupun kuasa untuk mengubah kehidupan. Di manakah kuasa untuk mengubah kehidupan ini? Sebenarnya ada di kalangan guru-guru, di kalangan anak-anak maupun di kalangan ibu bapa yang bersama-sama saya pada hari ini. Sebab kita semua adalah istimewa kepada sekolah kita. Kita semua adalah mustahak kepada sekolah kita. Diperlukan oleh sekolah kita. Kita adalah insan-insan istimewa yang akan membawa masa depan yang cerah kepada sekolah kita. Kita adalah insan-insan yang kuat, yang disayangi dan menyayangi. Kita adalah mereka-mereka yang baik hati dan kita semua perlu bekerja keras untuk membawa kejayaan kepada sekolah kita, dan kita semua layak mendapat kejayaan itu jika kita mengamalkan semua ciri-ciri yang saya telah letakkan di hadapan ini. Okey, seterusnya saya pada suatu ketika dulu pernah membaca sebuah buku, Why Do I Need a Teacher When I Have Got Google. Jadi ini adalah cabaran saya kepada cikgu-cikgu. Bagaimana kita sekarang ini berada di dalam dunia VUCA. Anak-anak juga kita berada dalam dunia VUCA. Dan ibu bapa juga kita berada dalam dunia VUCA. Untuk anak-anak, mungkin pada pukul 8 jadualnya lain. Pada pukul 10 telah berubah jadualnya, dan pada pukul 12 telah juga berubah jadualnya. Kepada cikgu-cikgu, kita perlu mengubah cara pengajaran kita. Kalau dulu kita mengajar secara bersemuka sahaja, tetapi kini kita perlu mengajar secara online. PDPC ataupun dipanggil PDPR. PDPR ini ataupun PDPC online. Kepada ibu bapa, dahulu mungkin kita boleh menyerahkan untuk mengajar ini kepada guru-guru. Tetapi sekarang dengan online ini, kita juga perlu mengambil peranan tersebut. Mengambil peranan tersebut. Jadi itulah dunia VUCA yang memerlukan kita untuk berubah dalam segenap aspek penghidupan kita. Okey, jadi untuk tujuan itu, anak-anak dan tuan-tuan yang saya sayangi, kami di GPM Perlis telah menghasilkan #09educators. Yang membawa maksud ini adalah sebagai guideline kepada anak-anak, kepada guru-guru, kepada ibu bapa untuk berubah, untuk transform. Dan ada juga kita letakkan keperluan-keperluan kemahiran yang diperlukan, iaitu sebagai yang kita katakan 6 kemahiran utama untuk menjadikan bukan sahaja pelajar ini pelajar kalis masa depan, tetapi guru-guru juga perlu menjadi guru kalis masa hadapan. Termasuk juga ibu bapa juga harus kalis masa hadapan. Dan di sebelah kanan ini adalah #09leadership domains. Yang saya buat ada 16 domain kesemuanya. Untuk guru-guru. Kerana guru-guru ini adalah pemimpin instruksional. Dan bila saya katakan peranan ibu bapa juga
harus menjadi sebahagian daripada pemimpin instruksional tersebut untuk membantu guru-guru kita bagi anak-anak ini menghadapi PDPR ataupun PDPC di sekolah ini. Okey, dan seterusnya inilah yang saya selalu katakan. Di sekolah ramai pelajar yang datang untuk belajar, tetapi ada juga sebahagiannya yang datang untuk disayangi. Jadi kita merujuk kepada Maslow hierarchy needs ini, ya, bagaimana kita katakan, ya, anak-anak ini mereka ada keperluan yang mereka inginkan. Ada sebahagiannya telah berjaya ibu bapa penuhi. Mereka inilah golongan yang sangat bernasib baik kerana mereka hadir ke sekolah, telah bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk belajar. Tetapi ada sebahagian yang masih kekurangan aspek-aspek tersebut dan mereka ini datang ke sekolah untuk disayangi. Jadi saya mengharapkan anak-anak, jika ada rakan-rakan kita yang agak kurang bernasib baik, bantulah mereka, berkawanlah dengan mereka, okey, dan berkongsilah apa-apa jua pun dengan mereka. Kepada guru-guru, janganlah dibiarkan pelajar-pelajar ini tanpa diberikan perhatian. Berikanlah perhatian kepada mereka, mungkin lebih sedikit daripada anak-anak kita yang telah mendapat keperluan ini di rumah. Dan kepada PIBKS, saya memohon, ya, supaya tuan-tuan dan puan-puan mengenal pasti anak-anak yang ada di sekolah ini dan membantu mereka. Kerana mereka ini selalunya menjadi golongan yang tertinggal dan apabila mereka gagal dipenuhkan aspek kasih sayang itu, mereka ini akan memberontak dan melakukan perkara-perkara negatif di sekolah. Okey, jadi melihat kepada iceberg ini adalah potensi anak-anak kita. Jadi kita mengharapkan potensi yang ada di sekolah ini berjaya dijelmakan, bukan hanya sekadar sedikit sahaja, tetapi apa yang kita hendak laksanakan adalah melonjakkan potensi anak-anak yang ada di hadapan kita ini. Dan itu bukanlah menjadi tugas para guru semata-mata, tapi kita mengharapkan juga ibu bapa juga membantu kita, ya, untuk melonjakkan potensi yang kita tidak nampak ini. Sebab di sekolah adalah pusat ataupun tempat yang terbaik untuk kita melonjakkan ataupun menggilap potensi anak-anak kita ini. Dan dengan itu kita mengharapkan apa-apa saja aktiviti ianya akan dapat dijalankan secara menyeluruh, bukan sahaja kepada golongan-golongan yang tertentu, khususnya kepada golongan 15% di belakang normal curve yang selalunya ada di sekolah itu. Jadi di sini saya menyeru supaya pihak sekolah, ibu bapa serta anak-anak yang saya sayangi, yang mungkin berada di tahap 2, sayangilah adik-adik kita yang berada di tahap 1. Guru-guru, sayangilah apa yang kita katakan anak-anak kita ni daripada golongan yang kurang berkemampuan ini. Dan ibu bapa juga, saya mohon, hayatilah konsep kasih sayang itu, bukan sahaja untuk anak-anak kita, tetapi juga anak-anak yang kita katakan kurang bernasib baik ini. Okey, dan ini adalah salah satu contoh, ya, bagaimana yang saya katakan dalam kita nak membantu golongan yang kita katakan agak tertinggal ini, kita perlu ada strategi dan antaranya adalah modul PFCL yang menggunakan modul Perlis Centric yang akan saya perkenalkan kepada semua sekolah rendah bagi memastikan tidak ada pelajar yang tertinggal, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tidak boleh mengira ataupun tidak boleh menyebut perkataan-perkataan yang ringkas dalam bahasa Inggeris dengan betul. Jadi inilah target saya supaya semua sekolah rendah berkonsepkan kolaborasi antara guru, ibu bapa dan juga rakan sejawat untuk membantu anak-anak kita yang masih tidak dapat menguasai kemahiran asas ini. Okay, dan akhir sekali, kita sebagai ahli #09educators ini sangat mengharapkan kita dapat membangunkan guru kerana guru ini akan dapat membangunkan murid. Kita berharap guru akan mengajar dengan betul kerana apabila guru mengajar dengan betul, maka anak murid akan belajar dengan baik, akan lebih memahami apa yang diajar oleh guru. Dan secara jangka panjangnya,
kita akan menghasilkan manusia ataupun modal insan yang lebih baik. Jadi apabila kita menghasilkan modal insan yang lebih baik, maka terhasillah better people for better Perlis. Ya, jadi itulah harapan branding #09educators ini kepada semua sekolah-sekolah di negeri Perlis, merangkumi gurunya, merangkumi ibu bapanya dan juga merangkumi anak-anak yang saya sayangi sekalian. Akhir kata, mungkinlah dalam dunia buka ini tanggungjawab kita makin bertambah berat. Ya, senarai kita mungkin bertambah panjang. Beratnya bahu kita memikul tanggungjawab ini mungkin bertambah berat, tetapi saya percaya sekiranya kita melakukannya dengan ikhlas, anak-anak, sekiranya anak-anak belajar dengan ikhlas, insya-Allah kejayaan akan menjadi sebagai puncak kepada kecemerlangan anak-anak. Dan kepada guru-guru dan ibu bapa, anak-anak ini memerlukan sokongan kita. Jadi saya dengan ini mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak yang akan kembali ke sekolah pada 8 hari bulan ini, kepada anak-anak prasekolah dan juga darjah 1, bergembiralah di sekolah kerana sekolah adalah sebuah tempat yang sepatutnya sangat menggembirakan kita untuk hadir. Sekian daripada saya, Cikgu Naha, #09educators. Semoga negeri Perlis ini akan beroleh kejayaan yang gemilang di masa-masa yang akan datang dengan kerjasama semua. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menzahirkan ucapan terima kasih di atas mutiara kata pemanis bicara yang telah Tuan sampaikan. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, maka berakhirlah Perhimpunan Sekolah Norma Baharu Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.